Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kembali huraian dan penjelasan berhubung dengan usul 20. Dua minggu yang lepas kita telah selesai yang ke-12, prinsip yang ke-12. Jadi hari ini kita masuk prinsip yang ke-13, Al-Aslu Thalith Ashar, Surat 175. Wa mahabbatus salihin wa ihtiramuhum wa thana'u alaihim mimma urifa min tibi a'malihim qurbatun ila Allah tabaraka wa ta'ala wal awliya humul madhkurun fi qawlihi ta'ala alladhina amanu wa kanu yattaqun wal karamatu thabitatun lahum bi syara'itiha asy-syar'iyyah ma'a i'tiqad annahum ridwanullahi alaihim la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra fi hayatihim aw ba'da mamatihim fadlan an yahibu syai'an min dhalika li ghairihim. Mengasihi, mencintai, menghormati, memuji orang-orang yang saleh dengan apa yang diketahui daripada kebaikan amalan mereka merupakan suatu qurbah. Qurbah ni perkara yang menghampirkan diri kepada Allah melalui mahabbah, cinta kepada orang yang saleh, ihtiram, hormati mereka, memuji mereka disebabkan kebaikan yang dilakukan oleh amal perbuatan mereka. Maka cinta kepada orang saleh menjadi suatu qurbah, perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Para awliya ialah mereka yang dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, iaitu merujuk kepada ayat dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sambungannya, allazina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidaklah merasa takut dan tidak pula mereka berduka cita. Mereka ialah orang-orang yang beriman dan mereka itu sentiasa bertakwa kepada Allah. Karamah mereka ataupun kemuliaan mereka ni perkara yang sabit dengan syarat-syarat yang syar'i. Kemuliaan yang diberikan kepada awliya Allah adalah sesuatu yang sabit, yang tetap ada dengan syarat-syarat yang mengikut kaedah syarak, dan perlu beriktikad bahawa mereka itu, yakni golongan yang mendapat keredaan Allah ini, golongan wali-wali ini, mereka tidak memiliki apa-apa untuk memberi manfaat dan mudarat kepada diri mereka sendiri, sama ada semasa hidup mereka, semasa mereka masih hidup, ataupun selepas mereka sudah mati, sudah meninggal. Lebih-lebih lagi, apatah lagi untuk mereka menghulurkan kemudaratan, kemanfaatan kepada orang lain. Betul mereka itu wali, tetapi kuasa untuk memberi mudarat dan manfaat bukan ada pada mereka. Jadi usul ini dimasukkan sebagai salah satu dalam usul 20. Bagaimana kita nak berinteraksi, bagaimana kita mahu bermuamalah antara kita dengan orang yang disebut sebagai golongan yang saleh, supaya kita mengambil jalan yang disebut jalan tawassut, jalan pertengahan, tidak jalan ifrat dan tidak juga jalan tafrid, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengambil sikap langsung tidak menghormati, memuliakan orang yang saleh, dan tidak pula terlalu berlebihan sehingga peringkat seperti mahu sembah, mahu sujud kepada orang yang
soleh. Jalannya adalah jalan pertengahan, mencintai, mengasihi mereka, menghormati mereka, mengikut apa yang sepatutnya mereka itu diperlakukan begitu. Baik, agar prinsip ini lebih jelas, maka kita akan membicarakan 3 permasalahan yang bersangkutan dengan prinsip ini. Dipecahkan kepada 3 item. Yang pertama, siapakah mereka para wali? Dalam masyarakat Melayu, apabila disebut wali, kita punya gambaran kita ialah macam mana. Mungkin kita melihat wali orang yang pakaiannya macam mana, berapa banyak zikirnya setiap hari. Mungkin kita ingat dia ni langsung tidak terlibat dengan dosa. Apakah wali? Apakah karamah yang sabit pada mereka di sisi syarak? Dan yang ketiga, apakah pendirian kaum muslimin terhadap mereka? Tuan-tuan disyorkan, dicadangkan untuk membaca buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bertajuk Al-Furqan Baina Awliya'illah wa Awliya'i Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perkara yang membezakan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Sebab ada di kalangan umat Islam golongan yang mendakwa mereka adalah wali Allah, tetapi sebenarnya mereka adalah wali syaitan. Mereka juga boleh bawa benda-benda yang pelik, yang luar biasa, yang disebut khawarikul adah, tetapi sebenarnya mereka bukan wali Allah. Baik, yang pertama, siapakah para wali? Para wali, kami nyatakan seperti mana yang terdapat dalam kitab bahasa Arab, awliya adalah kata jamak ataupun plural daripada dia punya mufradnya wali ataupun singularnya wali, jamak dia wa awliya, yang bermakna karib, yang dekat, pembantu, yang didampingi, yang dibantu. Dari segi bahasa banyak perkataan wali membawa maksud yang banyak. Wali dengan maksud pelindung dalam surah Al-A'raf, inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah, pelindungku adalah Allah, yang mana dia telah menurunkan Alkitab. Perkataan wali datang dalam bentuk yang jamak. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala dialah wali bagi orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir yang menjadi wali-wali mereka adalah taghut. Wali di sini dengan maksud pembantu, penolong, pelindung. Dalam surah Al-Maidah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunas zakata wa hum raki'un. Bahawa sesungguhnya wali kamu, pelindung kamu adalah Allah, Rasulnya, juga termasuklah orang-orang beriman yang menunaikan salat, yang menunaikan zakat harta benda, dan mereka ni sentiasa rukuk, yakni menunaikan salat. Wali juga dalam bahasa Arab dengan maksud penjamin. Contohnya dalam bab nikah kahwin tidak sah mengikut pendapat jumhur kalau pengantin perempuan tidak ada wali, berdasarkan kepada hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak dikira sah nikah tanpa ada wali, yakni pihak pengantin perempuan dan 2 orang saksi bagi pengantin lelaki. Tidak dikira sah nikah tanpa ada wali. Wali ni ada kafil, penjamin, bahawasanya dia ni orang yang ada yang menjaganya, kemudian diberi kebenaran untuk wanita itu berkahwin. Itu wali. Ataupun orang Kelantan sebut wali. Wali ke apa? Wali. Betulnya wali. Wa, bukan wa. Sebutan cara kita sebut dari segi vokal tu. Nak sebut wa ke wa? Tu. Itu bergantung kepada dialek lah, bergantung kepada lahjah masing-masing. Apabila kalimah ini dirungkaikan, maka akan membentuk kalimah wali Allah, waliullah.
yang bermakna sesiapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala dengan beriltizam dengan agamanya, yang beriltizam dengan agamanya, sesiapa yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia adalah walinya yang mukmin, kerana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menolongnya. Ataupun orang yang hampir, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dalam ibadat, atau mereka yang dihampirkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ia sering melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pernah melihatnya melakukan apa yang ditegah ataupun apa yang dilarang. Ayat Al-Quran menyatakan perkara ini sangat banyak, di antaranya dalam ayat 62 63 surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan pada mereka dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Ini poin yang paling penting sekali. An-nuqtah al-hammah fi hadzal mawdu', wali Allah ialah orang yang sentiasa orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Sesiapa yang beriman bertakwa, mereka adalah wali Allah. Kita jangan meletakkan suatu penanda aras yang tidak ada dalilnya daripada Quran dan hadis untuk kita menentukan seseorang itu wali atau tidak. Secara umumnya, sesiapa yang beriman bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Cuma dia ada martabat dia, ada tahap dia. Tahap tu disebut dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir, thumma awrathna al-kitaba allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Di sini tak dinyatakan ayat tu dalam nota dalam buku ni. Kemudian kami pusakakan kitab itu kepada sesiapa yang kami pilih dari kalangan hamba kami, maka di antara mereka ada orang yang bersikap menzalimi diri mereka kerana dosa yang dilakukan. Ada di antara mereka golongan yang sederhana, yang pertengahan. Pertengahan makna golongan yang berpada melakukan yang wajib, mungkin yang sunat tidak banyak, dan tidak pula melakukan yang dosa. Adapun golongan yang pertama, kadang-kadang dia buat dosa. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang sabiqum bil khairat, sangat bersegera, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ketiga-tiga itu adalah martabat ataupun kedudukan wali yang tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga daripada atas yang bawah. Perkara itu dijelaskan oleh, kalau dalam buku Fiqh At-Tasawuf, memahami tasawuf, yang disusun oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, telah diterjemah oleh Profesor Dr. Basri dari Uniza. Berhubung dengan kedudukan wali-wali, sangat penting untuk kita faham tajuk ni, supaya kita boleh setting balik minda kita, set balik dengan laluan yang betul. Siapakah sebenarnya wali Allah dan apakah ciri-ciri mereka dan bagaimanakah sifat mereka. Satu hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu dijelaskan oleh penulis yang terkenal Dr. A'id Abdullah Al-Qarni, iaitu berhubung dengan, dikenali dengan hadis wali. Hadis wali yang berbunyi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhilah dia akan waliku, maka kata Allah, aku mengisytiharkan perang kepadanya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi aku, yakni akan waliku, maka aku mengisytiharkan perang. Siapa yang bermusuh dengan wali Allah? Jawapannya orang-orang yang kafir, orang yang fasik. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi
bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada Aku dengan satu perkara yang lebih Aku sukai, melainkan dia melakukan apa yang Aku fardukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri kepada Aku dengan amalan-amalan yang sunat, hatta uhibbahu, sehinggalah Aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, hadis ni hadis kursi. Hadis kursi di mana Nabi menceritakan yang Allah Ta'ala ada berfirman, ada berkata begini, dan apabila Aku mencintainya, adalah Aku pendengarannya yang ia mendengar dengannya, adalah Aku penglihatan yang ia melihat dengannya. Akhir hadis itu disebut, sekiranya dia meminta kepadaku, nescaya Aku berikan kepadanya, sekiranya dia memohon perlindungan, akan ku lindungi dia. Itu yang dijelaskan dalam hadis kursi berhubung dengan wali Allah ni orang yang sentiasa menjaga amalan yang fardu dan berusaha meningkatkan amalan-amalan yang sunat, ataupun melazimkan diri menjaga amalan-amalan yang sunat. Baikkah, adakah disyaratkan wali itu berlaku padanya khawarikul adah, berlaku perkara yang luar biasa? Kata Dr. Yusuf Qardawi berhubung dengan perbahasan tajuk ini, bukan menjadi kemestian. Bukan menjadi kemestian apabila dikatakan wali Allah berlaku padanya perkara yang luar biasa. Apa perkara luar biasa? Mungkin dia pandu kereta sampai satu tempat tanpa disedari kehabisan minyak kereta. Dia pun pergi ambil air. Ambil air bu hidup. Kata dia wali sungguhlah. Bubuh air pun hidup. Kita bubuh air, rosak kereta. Ada. Orang pun kata hebat dia ni wali. Orang yang sebenarnya wali Allah, dia tidak menonjolkan diri. Bahkan orang yang menjadi wali Allah sebenarnya dia takut kalau diuji dengan khawarikul adah, dengan perkara yang luar biasa, takut jadi fitnah pada orang lain. Amalah berbeza segelintir umat Islam yang begitu teruja untuk mendakwa diri mereka wali, lalu mengatakan mereka boleh buat perkara yang orang lain tak boleh buat. Tengok, aku boleh berjalan di atas udara. Kalau anak sungai ni kamu tak payah bawa sampan, tak payah buat apalah, aku boleh berjalan atas air. Lalu dia mendakwa dengan mudah bahawa dia adalah waliullah, wali Allah. Tapi itu kena ukur lah, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Kena ukur macam mana, tengok dari segi zahirnya. Adakah dia ni seorang yang akur, patuh, taat kepada hukum syariat? Kalau dia melazimkan diri dengan perkara yang menyalahi syariat, dia ni melanggar hukum hakam agama, pada masa yang sama dia boleh buat perkara yang luar biasa, maka dia bukan wali Allah. Allah Ta'ala juga memberi perkara yang luar biasa kepada orang-orang yang fasik, tetapi ianya dalam bentuk istidraj. Adapun wali sebagai suatu karamah, sebagai suatu kemuliaan. Kalau tuan-tuan nak rajin membaca, boleh lihat dalam buku, contohnya dalam buku contohnya apa dia, Hilyatul Awliya, perhiasan wali-wali Allah, oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, sebanyak setebal 3 jilid. Jilid yang pertama disenaraikan lebih 80 orang wali-wali Allah. Tahap pertama semuanya adalah para sahabat Nabi SAW. Semua sahabat itu adalah wali. Dan menjadi suatu keanehan, menjadi suatu kejanggalan apabila di kalangan kita, ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita, kalau ngajar bila sebut wali, dia jarang sebut nama sahabat. Ranking yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tu, orang paling atas ke dari segi tahap kewalian. Tapi kalau timbul tajuk perbahasan wali-wali, biasanya kebanyakan tokoh-tokoh ulama kita, penceramah-penceramah kita, ustaz-ustaz kita sebut siapa dia wali-wali Allah, dia pun sebut nama seperti Abdul Qadir Jilani, Ibrahim Adham. Kita tak nafikan itu wali Allah Ta'ala juga. Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah Al-Mubarak, mereka dikenali sebagai yang disebut Az-Zuhad, orang-orang yang zahid, Al-Ubbad, ahli ibadat, ataupun istilah kita sebut ahli-ahli sufi, Rabi'atul Adawiyah.
kemudian Bishrul Hafi, apa dia lagi, Allah Akbar, ramai lagi tokoh-tokoh yang lain ridwanullah alaihim ajma'in. Junaid al-Baghdadi, kalau baca dalam perbahasan mana-mana kitab tasawuf akan sebut nama-nama ni. Tapi kenapa nama sahabat tak disebut? Padahal sahabat itulah wali yang menduduki ranking yang tertinggi, yang terawal berbanding yang lain. Mereka juga adalah aulia, wali-wali Allah berdasarkan persaksian Allah dalam Quran. Sahabat itu adalah aulia Allah, wali-wali Allah berdasarkan kepada persaksian Allah dalam Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud, hinggalah ke akhir ayat dalam ayat terakhir surah Al-Fathu. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya, yakni para sahabat, mempunyai sikap sangat tegas terhadap orang-orang kafir, dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka itu dalam keadaan rokok, yakni beribadat kepada Allah, rokok, sujud kerana mencari kurniaan dan keredaan Allah. Kamu melihat pada wajah mereka ada kesan-kesan sujud, kesan daripada ibadah yang mereka lakukan, yang menunjukkan mereka ini orang yang saleh, orang yang baik. Orang yang biasa ada yang Allah Ta'ala pilih sebagai wali-walinya, orang yang dilindungi olehnya, orang yang hampir dekat dengannya. Dan semua nabi-nabi, rasul-rasul, mereka adalah awliya Allah. Tetapi secara umumnya mereka dipanggil sebagai nabi, sebagai rasul, tapi secara khususnya mereka juga adalah awliya Allah. Orang-orang biasa yang Allah Ta'ala pilih dari kalangan mereka, maka mereka adalah wali-wali Allah kerana sebab usaha mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tetapi bukanlah dikatakan wali Allah kalau mereka kurbah, mendekatkan diri dengan cara yang tidak dibenarkan di sisi agama. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak dibenarkan di sisi agama. Sebab itu kita melihat dalam dunia sekarang, ada di kalangan orang-orang yang disebut orang yang soleh, tetapi kepincangan berlaku dari sudut ilmu. Mereka tu soleh, tetapi dari segi ilmu mereka cuai, mereka tidak ambil berat, tidak berusaha untuk mendalami ilmu, memahami isi Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya mereka melakukan perkara yang menyalahi hukum agama. Bukan sahaja mereka mengaku mereka tu wali, mengaku pula mereka ni ada nilai keberkatan, sehingga pengikut-pengikut mereka diminta untuk terus mengambil berkat daripada mereka walaupun mereka ni sudah mati. Maka berlakulah beberapa tempat di dunia, apabila seseorang yang dianggap sebagai wali meninggal, maka pengikut dia masih mungkinlah dia buat ritual, ada waktu tertentu, sebulan sekali ke 2 bulan sekali ke, ataupun setiap minggu mereka akan likung, orang Kelantan kata likung, akan likung kubur tu. Jadi buatlah apa-apa amalan, zikir ke, baca Quran ke. Tujuannya kalau buat begini dekat dengan kubur orang yang dianggap sebagai wali, mereka lebih ibadat tu lebih power lagi. Lebih power lagi. Jadi ini boleh membawa kepada menghampiri kepada syirik sebenarnya. Sebab punca berlakunya amalan penyembahan berhala yang pertama dalam sejarah manusia di zaman Nabi Nuh alaihi salam berpunca daripada sifat hulu, sifat berlebih-lebihan pada mencintai orang yang soleh, mahabbatus salihin. Cinta orang yang soleh itu tidak salah, tetapi yang salahnya apabila hulu, berlebih-lebihan, berlebih-lebihan melebihi kadar yang sepatutnya. Lalu mereka berkata, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra.
janganlah kamu meninggalkan daripada menyembah Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah kamu meninggalkan menyembah adapun yang lain-lain, patung-patung berhala yang lain, mereka hanya sebut secara umum. Tapi yang khususnya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, kelima-lima ni adalah orang yang saleh, orang yang boleh dipanggil sebagai awliyaullah, wali-wali Allah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Apabila kelima-lima yang saleh ini meninggal dunia, masyarakat mereka membuat gambar, membuat patung atas tujuan untuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah melalui gambar dan patung yang dibuat. Disebabkan terlalu hulu, berlebih-lebihan dengan cara yang tidak disyariatkan oleh tidak dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka terjatuh dalam perkara syirik. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni ayat yang terakhir dalam surah Al-Hajj. Dan berpegang teguhlah kamu kepada Allah, kepada perintahnya, kerana dialah yang menjadi maulakum, pelindung kamu. Maula, wali. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik pelindung dan dialah sebaik-baik pemberi pertolongan. Kemudian ayat surah Baqarah telah dibaca tadi. Hadis Nabi juga banyak menyatakan tentang perkara ini. Antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laqad kana fima qablakum minal umam muhaddatsuna fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Sesungguhnya sebelum zaman kamu ada segolongan manusia dari satu umat yang diberikan ilham, golongan yang apabila dia menyatakan sesuatu, perkara itu adalah benar. Sekiranya berlaku di kalangan umatku orang yang sebegini, orang yang muhaddatsun, yang mulhimun, yang diberi ilham, maka aku yakin bahawa dia adalah Umar. Ini suatu karamah, kemuliaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada sahabat Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana banyak perkara yang diilhamkan olehnya bertepatan dengan apa yang dikehendaki dalam agama. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, apabila aku menyertai peperangan Uhud, bapaku memanggilku pada waktu malam dan berkata, ini contoh-contoh kisah berlaku dalam hadis berhubungan dengan para sahabat yang memiliki sifat kewalian. Sifat kewalian. Sebelum berlaku peperangan Uhud, katanya bapaku memanggilku dan ayah dia beritahu, aku melihat diriku yang pertama terbunuh di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pergi lagi ni, pergi esok, pergi malam tu dia royak anak dia. Jabir beritahu, bapanya Abdullah mengkhabarkan kepadanya, aku rasa esok akulah orang yang pertama akan dibunuh. Dia boleh rasa. Maka sesungguhnya aku tidak meninggalkan selepasku yang lebih berharga daripadamu, melainkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunaskanlah, ataupun tolong langsaikan, tolong selesaikan hutangku itu, dan berpesanlah kepada saudaramu perkara kebaikan. Apabila menjelang waktu pagi, beliaulah orang yang mati syahid, yakni yang pertama, dikebumikan bersamanya orang lain di pusara ataupun dalam kubur yang sama. Tetapi jiwaku tidak tenteram meninggalkannya bersama orang lain. Lalu aku menggalinya semula selepas 6 bulan. Yang pertama, ayah dia tahu esok kalau pergi dialah orang pertama meninggal. Kemudian dikebumikan ayah dia bersama dengan yang lain dalam satu
lubang kubur yang sama. Dan setelah berlalu tempoh 6 bulan, lama 6 bulan tu, dia pergi semula, dia rasa dia nak pindahkan jenazah ayah dia ke dalam kubur yang lain ataupun lubang kubur yang lain. Lalu korek semula lah, buka semula kubur tu. Aku mendapatinya jasadnya seperti hari ia dikebumikan. Maknanya tak hancur lah. Tidak hancur. Sebab orang-orang yang mati syahid, wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Orang-orang yang mati syahid di sisi Tuhan mereka mendapat ganjaran pahala dan mendapat cahaya. Sebab mereka juga termasuk dalam kalangan aulia, wali-wali Allah. Yang ini tidak berubah melainkan sedikit pada telinganya, maka aku meletakkan ia di kubur yang berasingan. Setelah 60 hari dikebumikan. 60 hari pula, 6 bulan. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa 2 orang sahabat Nabi yang pulang selepas menemui Nabi di malam yang gelap, iaitu Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bashar. Ni hadis ni boleh tengok dalam Riyadhus Salihin pun ada dalam bab karamat al-awliya, karamah ataupun kemuliaan wali-wali Allah. Sebab tu kalau kita nak mensabitkan perkara-perkara yang pelik, ada setengah ustaz di tempat kita, dia suka memperdengarkan cerita-cerita yang ganjil, yang pelik tentang wali-wali. Maka kita beritahu, perlu ditahqiqkan, pastikan kisah itu benar. Kisah itu adalah kisah yang sebenar-benarnya benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan semuanya benar. Bahasa apa tu? Bahasa mahkamah. Bahasa dalam court. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar semuanya. Kalau cerita tu dibawa oleh perawi-perawi ataupun periwayat yang tidak siqah, yang masih boleh dipersoalkan keadilannya, maka kita kata boleh jadi riwayat itu riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah dan sebagainya. Pastikan cerita-cerita yang benar. Yang disebut di sini adalah cerita yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Satu malam Usaid bin Hudair dan juga Abbad bin Bashar menemui Nabi SAW atas hajat yang tertentu. Setelah selesai hajat mereka, balik di pertengahan jalan. Masa berjalan itu seperti seakan-akan di tangan mereka ada ada 2 pelita di antara 2 tangan mereka. Tak ada pelita lilin tu, tak ada, tapi nampak cerah tangan. Kita jalan gelak-gelak situ, tak bawa lampu dah. Tepuh habis. Tiada dinding apa tak nampak. Tapi sahabat ni itulah Allah Ta'ala bagi kelebihan. Apabila mereka berpisah, iaitu masing-masing menuju ke rumah, Usaid bin Hudair balik ke rumah dia, Abbad bin Bashar balik ke rumah dia. Setiap seorang diiringi oleh 1 pelita, sehingga akhirnya mereka bersua dengan keluarga mereka. Dalam kisah yang lain, Usaid bin Hudair pernah satu malam dia membaca Al-Quran. Pada satu malam dia baca Quran dekat dengan dia punya kandang kuda dia, dan dia bawa anaknya yang masih kecil. Kalau tak silap malam tu dia baca surah Al-Kahfi. Tiba-tiba kuda ke unta, lebih kurang gitulah, kudanya berbunyi. Berbunyi, dia berhenti sebentar, berhenti membaca Quran. Maka kudanya juga berhenti daripada bunyi ataupun meronta-ronta, seperti nampak resah gelisah dia punya kuda dia. Jadi dia bimbang kalau kuda tu terpijak anaknya yang duduk dekat tu. Berhenti, dia pun baca pula, unta dia gerak pula. Kemudian dia melihat ada sekelompok awan, tengah malam awan turun dekat. Keesokan dia ceritakan kepada Nabi SAW, katanya itulah malaikat yang turun untuk mendengar bacaan Quranmu. Sebab tu orang yang sampai kepada peringkat makam, kalau dia boleh usaha sungguh-sungguh, memang payahlah. Kita nak buat, kita kata payah. Boleh buat, tapi kita kena, nak katakan kena, kalau kata kat memang kena tekan minyak sungguh. Tapi jangan sampai terbabas sudah.
Kita jaga sungguh-sungguh solat kita, solat sunat kita, qiyamul lail kita, puasa kita, kalau kita boleh kita buat sampai tahap ni payah. Nak buat puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari. Kita tetap ada dalam sebulan tu berapa banyak kita nak sedekah. Semua amalan kebajikan kita buat. Kita tidak sedar dan kita tidak tahu. Mungkin di sisi Allah Ta'ala kita dipilih sebagai orang yang paling dekat, ataupun di antara muqarrabin, orang yang dekat dengannya. Tetapi kita tidak tahu sejauh mana dekat ataupun tidak kita ni dengan dia. Mungkin kita boleh berdoa lah, minta Allahumma ja'alna minal muqarrabina ilaika, jadikanlah aku orang yang dihampirkan kepadamu, orang yang hampir, yang dekat. Imam Bukhari juga meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Sa'id bin Zaid, ini cerita yang lain pula. Sa'id bin Zaid ada krisis dengan seorang wanita yang bernama Arwa binti Aus. Semua hadis yang disebut ni, cerita ni, hadis apa tadi, Usaid bin Hudair, kemudian kisah Sa'id bin Zaid, ada dalam Riyadhus Salihin, yang dinukilkan asal daripada kitab Sahih Bukhari, di mana Arwa binti Aus dah mendakwa kata Sa'id bin Zaid telah mengambil sebidang tanah miliknya. Dia tuduh Sa'id bin Zaid ambil tanah dia. Hadis ni menceritakan sifat kewalian yang ada pada Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat yang telah dikhabarkan oleh Nabi bahawa dia ni adalah ahli syurga. Dalam hadis yang menyebut ada 10 orang yang disebut al-ashara al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang diberi khabar gembira dengan balasan syurga. Salah seorangnya Sa'id bin Zaid. Lalu Sa'id, apabila kes ni dibawa kepada Khalifah Marwan bin Al-Hakam di zaman kerajaan Bani Umayyah, dia kata, adakah patut aku mengambil tanah engkau setelah aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tahu ambil hak orang lain, tanah orang lain ni perkara salah. Adakah patut aku melakukan perkara salah padahal aku telah mengetahui adanya larangan daripada Nabi tentang perkara ini? Lalu Arwah bertanya, apakah yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya, aku mendengar baginda bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu, ataupun fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Sesiapa yang mengambil sejengkal daripada tanah, sejengkal tanah, bukan sejengkal bidang tanah, sejengkal tanah. Kalau sebidang ni banyak dah. Kalau ambil sikit lah, kalau kita Kelantan kan, kita pergi, mungkin kita ada tanah kebun apa, kita ubah. Oh Kelantan pada batu tara tu, batu sempadan, tanda sempadan tanah. Mungkin zaman dulu dia tidak ada juru ukur pemetaan yang boleh ukur dengan peralatan canggih sekalian tahu sempadan tanah. Jadi kalau seseorang tu ubah, mungkin tuan pemilik asal tak tahu bahawa sempadan tanahnya telah berkurangan. Mungkin sejengkal, mungkin 2-3 jengkal, sikit ya sejengkal tu. Walaupun sedikit mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, cara yang salah, adalah suatu kezaliman. Maka bahagian yang diambil itu akan dikalungkan, yakni dibebankan, ia dengan 7 lapisan bumi pada hari kiamat. Maka dia menanggung satu bebanan yang berat dan dia terseksa dengan cara itu. Sebab itu Marwan berkata kepada Sa'id, bila dibawa hadis ini, apabila bertemu Arwa binti Aus, Sa'id bin Zaid, kedua bertemu dengan Marwan kata, aku tidak akan soal engkau lagi, sebab sudah cukup bila kamu baca hadis Nabi ni, aku percaya bahawa kamu tak ambil tanah tu. Dia kata, mustahil kamu wahai Sa'id mengambil tanah milik Arwa binti Aus, sebab kamu tahu perkara itu dilarang oleh Nabi dan hukumannya sangat berat di akhirat. Lantas Sa'id berkata, ya Allah, sekiranya wanita ini berdusta, butakanlah matanya, matikanlah ia di kawasan tanahnya. Sa'id berkata lagi, tidaklah ia mati melainkan setelah matanya buta. Maknanya doa Sa'id ini diperkenankan oleh Allah. Buta sungguh. Pada suatu ketika ia berjalan di kawasan tanahnya, lalu terjatuh ke dalam sebuah lubang, lalu matilah ia dalam lubang itu. Imam Muslim juga meriwayatkannya dengan sanad yang lain, tapi matannya sama.
Ini sifat kewalian yang ada pada Sa'id dari sudut mustajabnya doa dia. Dia tak serupa. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada wali-wali dia ni tak serupa. Ada orang kelebihan dari sudut doanya cepat mustajab. Ada orang kelebihan dari sudut boleh dibantu dalam keadaan terdesak. Contoh Usaid bin Hudir tadi dalam keadaan gelap dapat cahaya di tangannya. Atau boleh jadi berlaku seseorang yang kita kata kita tak tahu, boleh jadi dalam keadaan kereta seseorang rosak, dia pergi sentuh pegang kunci, hidup dah. Orang lain buat tak hidup. Kita kata-kata tak logik itu kata-kata. Tidak ada benda yang tidak logik. Sebab jawapannya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Apabila Allah Ta'ala mahu memberi pertolongan melalui perantaraan si fulan-fulan ni, maka ataupun kita ada keadaan susah susah, mungkin tiba-tiba masuk kawasan hutan ke apa, kereta kita rosak waktu malam pula tu, tiba-tiba datang seorang hamba Allah yang tolong dalam keadaan jalannya sunyi, dia tolong kita bimbang takut dia orang jahat. Kemungkinan yang datang tolong itu adalah malaikat. Siapa tahu? Malaikat yang mari dengan rupa manusia, dia pun tolong kita. Lepas tu kita pun terima kasih lah. Kita pun nak tutup kereta, pandai-pandai tak ada dah dia. Cepat tak ada dah dia. Itu kemungkinan. Saya kata itu kemungkinan, tak mustahil, boleh berlaku. Mana Allah Ta'ala boleh memberi pertolongan dengan apa sahaja cara. Sebab ada yang mari tolong tu malaikat ke makhluk lain, wallahualam. Tapi pelbagai kemungkinan boleh berlaku, dan tidak ada perkara yang mustahil apabila Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada hamba-Nya dengan apa cara sahaja yang dia kehendaki. Ada satu kisah yang masyhur berhubung dengan sifat kewalian yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ada dalam hadis yang sahih juga, ketika dia dilantik menjadi gubernur di zaman Khalifah Umar Al-Khattab, gubernur di Basrah. Lalu dia dituduh oleh seorang lelaki yang dikenali dengan Abu Usamah, apa dalam hadis disebut. Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas seorang la yuhsinu salatahu, seorang yang tidak elok salatnya, seorang yang tidak membahagikan harta rampasan dengan cara yang adil. Banyaklah lagi tuduhan lain yang tidak berasas, sehingga akhirnya tuduhan itu menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas dipecat daripada jawatan, diganti dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu kata Sa'ad, dia kata kalaulah lelaki yang menuduh dia ni seorang yang berbuat atas tujuan untuk riak dan sum'ah, bertindak dengan cara yang tidak adil, maka timpakanlah kepadanya ya Allah kefakiran, panjangkanlah umurnya, dan kenakan ke atasnya fitnah. Akhirnya Allah Ta'ala memperkenankan doa Sa'ad. Doa Sa'ad. Mana bila kita faham daripada hadis ni, menunjukkan tidak semua wali-wali Allah ni boleh buat perkara luar biasa, tapi doa dia tu mustajab. Doa dia mustajab. Sifat kemuliaan yang ada pada dia di sini ialah doanya diperkenankan oleh Allah. Akhirnya lelaki yang memfitnah dia tu benar-benar jadi begitu. Umurnya panjang, hidupnya papa kedana, dan dilihat dia, sehingga digambarkan dia punya bulu kening dia ni luruh jatuh dah sebab sudah terlalu tua, tetapi masih mempunyai keinginan kepada wanita-wanita yang muda. Dia berjalan di bana-bana, nampak orang tina comel, dia arit tangi, walaupun dia sudah tua. Lalu orang tanya, kenapa kamu buat begini? Katanya, asabatni da'watu Sa'ad, aku telah ditimpa oleh doa Sa'ad kerana perbuatan jahat aku kepada dia dulu aku telah memfitnah dia telah berdoa begini, akhirnya kena sungguh pada aku. Dan doa yang dilakukan oleh Sa'ad itu menunjukkan perkenan doa itu menunjukkan dia ni seorang wali, sebab dia adalah sahabat. Pengertian wali di sisi syarak ialah seperti mana yang dinyatakan dalam kitab akidah dan kitab fiqh, iaitu orang yang sangat kenal akan Allah,
orang yang sangat arif billah, yang kenal Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perkara maksiat semampu mungkin. Semampu mungkin. Tapi dalam perbahasan ada satu kitab yang syarah balik catatan-catatan kerohanian, catatan spiritual tentang kewalian. Itu lupa penulis dia. Itu dia syarah balik kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, perbezaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Kitab asal ditulis oleh Ibn Taymiyah dan disyarah oleh orang lain. Penulis itu menukilkan penjelasan oleh Imam Ibn Taymiyah, seorang yang menjadi wali, mereka itu tidak mengekalkan diri dengan melakukan dosa. Bermakna wali juga buat dosa, tetapi mereka kembali kepada Allah dengan beristighfar, bertaubat. Tapi kalau berterusan dengan dosa, itu bukan wali. Itu bukan wali. Tapi bukanlah dikatakan wali kalau dia apa tadi, buat satu dosa, kemudian dia mengekalkan dosa yang sama atau dosa yang berlainan. Maknanya dia akan berusaha semampu mungkin menjauhkan diri berlebih-lebihan dalam kelazatan dan keseronokan yang diharuskan. Kelazatan dunia. Wali-wali Allah adalah orang yang sangat zuhud, bersifat qanaah. Bukan dia tolak terus, tetapi dia mengambil dengan sekadar yang perlu, dan tidak suka berlebih-lebihan untuk mengambil kelazatan. Kalau baca kisah para ulama as-salafus salih, mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana dalam kehidupan dunia. Sangat sederhana dalam kehidupan dunia, tidak mengambil dunia lebih daripada yang diperlukan. Di antara sifat wali-wali Allah, orang yang sederhana dalam kehidupan, dan ditakuti kalau dunia itu sudah masuk dalam hati. Mereka ini juga dinamakan wali kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga urusannya dan tidak membiarkan berserah kepada diri sendiri dan kepada orang lain walaupun sedetik. Yang ini mereka sentiasa berserah kepada Allah, sentiasa bergantung kepada Allah. Sebagaimana dalam doa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang bersifat hayyun qayyum, dengan rahmat-Mu lah aku memohon pertolongan. La takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekelip mata. Maksud serah ni, janganlah engkau jadikan urusan diri aku sendiri yang memang kita sentiasa bergantung kepada Allah. Kita nak buat sesuatu, kita berfikir, ilham, kita fikir apa yang kita nak buat, apa yang dahulu nak buat macam mana, nak pilih macam mana. Itu Allah Ta'ala yang bagi kekuatan kepada kita sehingga kita memilih yang terbaik atau melakukan yang baik. Kalau diserahkan kepada kita, mungkin kita lebih terdorong mengikut nafsu kita, akhirnya kita melakukan yang salah, yang silap. Ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga urusan hamba-Nya secara berterusan. Ayat Al-Quran yang telah kami nyatakan sebelum ini, dan juga hadis Nabi turut menjelaskan pengertian, turut menyumbang menjelaskan pengertian ini. Habislah bahagian pertama, bahagian kedua insya-Allah kita bincang minggu depan lah. Tapi wajib bagi kita mencintai, mengasihi orang yang soleh. Tapi kena tahu dia punya batasan dia tu, sejauh mana dan sebanyak mana, supaya tidak berlaku berlebih-lebihan. Cinta ni sebenarnya ada rahmat Allah. Kalau tidak ada perasaan kasih sayang, rahmat, bermakna Allah Ta'ala telah cabut. Kalau Allah Ta'ala mencintai seseorang, maka Allah Ta'ala akan beritahu kepada malaikat di langit, inni uhibbu fulan fa'ahibbuhu, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu malaikat memberitahu kepada penghuni di langit,
bahawa innallah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, sesungguhnya Allah Taala telah mencintai si fulan ini, maka kamu cintailah dia. Maka apabila si hamba itu dicintai oleh Allah, yudha'u al-qabulu fil ard, diletakkan untuknya penerimaan di atas muka bumi, yakni dia akan dikasihi dan diikuti oleh orang-orang yang mahu mencari kebenaran. Lepas tu kata Syekh Saleh Utsaimin berhubung dengan hadis karamat al-awliya, kalaulah bukan para ulama itu yang menjadi wali, maka tidak ada lagi di kalangan umat Nabi Muhammad ini orang yang menjadi wali Allah. Kerana para ulama adalah awliya Allah. Sekiranya mereka ni ulama yang jujur, yang benar, yang ikhlas kerana Allah, bukan ulama yang menggunakan ilmu untuk mencari kepentingan dunia dan kepentingan peribadi. InsyaAllah kita sambung lagi, tak habis lagi tajuk berhubung dengan wali-wali Allah dan mencintai orang yang salih. Ada soalan? Ya. Ada kematian Syekh Nazim Haqqani. Ya. Jadi bila baca iktikad pengikut dia selepas kematian, seolah-olah kematiannya istimewa, disambut oleh malaikat, didudukan di sisi Allah. Jadi setakat mana kecintaan pada orang soleh, maksudnya di atasan dia sampai ke peringkat dia. Yang biasa berlaku dalam mana-mana tarekat, termasuk yang disebut tarekat Naqsyabandiyah, apabila ada seseorang tokoh yang dihormati dalam kalangan mereka meninggal, biasanya mereka buat dakwaan begitulah, dakwah begini dan begini. Kerana kita melihat dalam konteks mereka biasanya lebih kepada mahu membesarkan kedudukan peribadi seseorang. Itu biasa berlaku. Sebenarnya dalam agama ni yang diajar oleh Nabi adalah untuk orang tu mendekatkan diri kepada Allah, bukannya untuk memuja mana-mana peribadi. Kalau seseorang tu ada kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan itu ya, itu barakah tu ada untuknya. Tetapi dia tu sendiri tidak boleh memberi apa-apa manfaat dan kemudaratan untuk orang lain semasa hidupnya dan juga selepas meninggalnya. Iya. Kalau dikatakan Syekh apa tadi Haqqani yang muridnya mendakwa begini-begini, bagaimana dia mengetahuinya? Sebab itu perkara gaib. Dia mendakwa yang roh si fulan yang telah meninggal disambut oleh berpuluh, mungkin beratus ribu malaikat. Bagaimana dia tahu? Sebab malaikat itu alam gaib. Kita tidak boleh mendakwa perkara gaib kecuali kita ada dalil. Dan yang berlaku sama sekarang ni memang kita tak nampak, tak tahu. Jadi itu suatu iddia, dakwaan yang boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Sebab tak diketahui. Tapi sudah cukup tindakan itu menunjukkan berlakunya sifat ta'assub, yang keterlaluan kepada orang sebegitu. Cukup kita mengatakan di sisi Allah Ta'ala bahawa dia sudah kembali, sudah pergi. Wa hisabuhum 'ala Allah, perhitungan amalan baik buruknya adalah di sisi Allah. Maka yang telah pergi dia pergi, yang kita masih hidup kita teruskan. Tetapi perlu kepada tindakan yang benar. Yang benar. Kalau itu yang berlaku, kita melihat lebih kurang ada persamaan dengan beberapa pengamal ajaran sesat di tempat kita. Apabila guru yang membawa ajaran sesat itu meninggal, biasanya pengikut dia, anak-anak muridnya akan buat sesuatu yang bercanggah dengan hukum syarak. Waktu-waktu malam, mungkin apa-apalah, mungkin dia tawaf kubur tok guru dia. Ini berlaku di tempat kita. Ataupun buat binaan, buat kubur, nyalakan lampu sebagainya. Maka semua itu tidak dibenarkan di sisi syarak, tidak dibenarkan di sisi agama. Soal dia wali itu antara dia dengan Allah. Selepas dia meninggal tidak ada apa-apa lagi untuk orang lain. Dan tidak boleh orang lain pergi dekat kubur dia minta hajat, minta sesuatu dengan alasan dia ni wali. Wali itu antara dia dengan Allah. Sekarang ni dia dah meninggal, dah terputus.
dah terputus. Jadi kalau dakwaan tu berlaku begitu, memang salah lah. Memang salah. Dan berlaku juga di tempat lain. Ini bukan kenalah satu kes, ini kebanyakan kes-kes lain yang hampir sama. Sebab cara pemikirannya adalah sama. Cara pemikiran adalah sama. Seseorang tu dia tak mahu belajar untuk kenal ilmu yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi. Mereka mudah mengambil jalan singkat, mencari jalan-jalan kerohanian untuk shortcut terus jadi wali Allah. Ini jadi masalah ni. Itu jadi masalah. Dia punca berlaku sebab zaman kurung kedua dan ketiga, wujudnya kelompok-kelompok ahli sufi di kota Basrah, di Iraq, yang sebab kehidupan zaman tu, kehidupan di mana manusia suka berhibur, suka berpoya-poya. Lalu sebahagian golongan yang kecewa mencari jalan yang disebut jalan kerohanian untuk mereka mengasingkan diri daripada dunia, untuk mereka menumpukan kepada ibadat. Tetapi kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya mengabaikan satu aspek yang penting, iaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Adapun nama-nama tokoh yang disebut seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Abdullah Al-Mubarak, mereka ni adalah tokoh-tokoh wali yang alim, orang berilmu. Mana orang berilmu. Tapi ramai lagi hak lain-lain yang dianggap sebagai wali-wali, tetapi bukan di kalangan orang yang berilmu. Hak ni hak jadi, orang Kelantan kata jadi kecok sikit tu. Kejalan pun jadi kecok lah, jadi jalan sengit, tinggi rendah, tak betul. Adapun di kalangan wali-wali yang alim ulama ini tak ada masalah. Tidak timbul apa-apa yang boleh dipertikaikan. Ada soalan lain? Ya, satu lagi. Ya. Doa tu. Ya Hayyu Ya Qayyum, doa tu dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ya Hayyu Ya Qayyum. Apabila kita berdoa, sebaik-baik doa adalah kita menyebut nama-nama Allah. Kita menyebut dengan nama-nama Allah. Sama ada kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Aliyyu Ya Kabir, wa huwal Aliyyul Kabir, dialah yang maha tinggi, yang maha besar. Ataupun mana-mana nama yang lain. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu lah aku mohon pertolongan. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau sekelip mata. Itu menggambarkan sifat tafwid, penyerahan diri yang mutlak. Penyerahan diri yang mutlak. Di saat, dikala kita merasakan kita ni sangat lemah, kita tak boleh buat apa-apa, kita memohon kepada Allah supaya Dia yang memberi kekuatan untuk kita boleh uruskan urusan hidup kita. Kalau diserahkan, bermakna tidak ada lagi pertolongan di sisi Allah, tidak ada lagi apa-apa bantuan daripada Allah untuk kita. Maka kita hilang keupayaan, hilang kekuatan. Hadis tu, doa tu menggambarkan sifat tafwid yang juga disebut adalah hadis riwayat Bukhari daripada Al-Barra bin Azib. Biasa bila Nabi tidur, dia akan membaca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaki, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilai, aku serahkan urusanku kepadamu. Serahkan semua. Kita sendiri nak buat tak boleh apa dah. Wa alja'tu dhahri ilai, aku sandarkan belakangku kepadamu. Apa dia lagi? La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk lari menyelamatkan diri dan tidak ada tempat untuk aku selamat kecuali dengan lari kepadamu. Doa-doa semua ini menggambarkan sifat tafwid, sifat penyerahan yang mutlak kepada Allah. Menggambarkan kita ni seorang hamba yang lemah, dan Allah Ta'ala suka kita berdoa dengan cara begini. Kita sentiasa minta dan berhajat kepadanya.
Dan Nabi telah menggambarkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan yang ada pada dirinya melalui doa yang berbunyi, la takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekelip mata. Sekelip mata. Kita sendiri nak dapatkan bekalan oksigen keliling kita ni, kalau Allah Ta'ala yang tidak bekalkan, macam mana kita nak buat? Maka kita akan lemah lah. Kita lemas dan tercungap-cungap, tak boleh bernyawa. Walaupun mungkin dihilangkan seminit je, kita nak cari, tak boleh. Maka kita terpaksa sentiasa berserah kepada Allah dalam, kita mesti berserah kepada Allah Ta'ala dalam semua urusan kita, dengan menyatakan pasrahnya kita, tawakalnya kita, bergantungnya kita kepada Allah dalam semua urusan kita, daripada yang sekecil-kecilnya sehinggalah yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang ada orang diuji dengan penyakit dan perut sakit-sakit dalam perut, dia kata dia 3-4 hari dah tak pergi tandas. Tak pergi tandas, tak boleh nak buat air besar. Tapi kalau Allah Ta'ala tolong, maka sebab tu kita memuji Allah, kita keluar daripada bilik air, alhamdulillah allazi azhaba annil adha wa afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala perkara yang menyakitkan daripada jasadku dan memberi keafiatan, kesejahteraan. Sebab apa-apa bahan yang tak diperlukan, lebihan yang tak diperlukan telah dibuang melalui proses perkumuhan. Semua itu berlaku dengan izin Allah. Kalau tidak berlaku dengan izin Allah, maka kalaulah Allah Ta'ala tidak izinkan, maka tidak akan berlaku. Walaupun kita anggap perkara tu kecil. Kita ni katakanlah sumbat hidung ya, benda tu kecil, sumbat hidung. Tapi nak bersing tak boleh. Nak bersing tak jadi, seksa dah. Tak jadi bersing. Tapi kalau bersing tu keluar habis, rasa lega. Maka segala benda sumbat dalam dia tu rasa keluar. Maka sebab itu kita diminta untuk memuji Allah selepas bersin. Alhamdulillah. Tu je. Alhamdulillah. Satu nikmat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.